Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 Seksyen 1 bagi kursus Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan tentang impak COVID-19 terhadap sektor ekonomi di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang iaitu Muhammad Ismail Haris bin Hasrin, Muhammad Haziq Daniel bin Suhaimi, Lim Bun Siang, Anis Fakihah binti Amirullah, Nur Hasni Munirah binti Razali, Nur Farzanah binti Nordin, Nurin Syafiqah binti Muhammad Zaidi, Rusyada Aini binti Muhammad Jafri dan Siti Rabaah binti Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Haris bin Hasrin. Nama matrik saya adalah EW210154 dan juga saya berada Fakulti FAS. Nama yang diberi Muhammad Haziq Daniel bin Suhaimi. Nama matrik saya AW210015. Saya dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Nama saya Lim Bun Siang. Matriks nombor saya CW210021. Saya berasal dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Saya Anis Fakihah binti Amirullah, nombor matrik AW210068, pelajar Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hasni Munirah binti Razali, pemegang kad matrik CW210023 daripada Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Nama saya Nur Farzanah binti Nordin, nombor matrik AW210102. Assalamualaikum, nama saya Nurin Syafiqah binti Muhammad Zaidi, nombor matrik CW210011. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti FAS. Nama saya Rusyada Aini binti Muhammad Jafri, nombor matrik DW190035, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rabaah binti Muhammad Zain dengan nombor matrik AW210003, merupakan pelajar dalam Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi dalam kursus Kimia Industri. Kehadiran penyakit coronavirus pada tahun 2019 merupakan ancaman utama yang melumpuhkan ekonomi dunia. Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP termasuk larangan pergerakan dan perhimpunan di seluruh negara. Sejak bermulanya istiadat darurat itu, sosioekonomi negara telah berhenti. Kerosakan ekonomi semula jadi berpunca daripada Perintah Pergerakan ini sangat kritikal, menyebabkan pelbagai halangan terjadi apabila perubahan dari norma semasa Perintah Pergerakan ini. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti golongan yang terkesan cabaran rakyat menghadapi ekonomi yang terjejas ini dan juga jalan penyelesaian yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Penyelidik menggunakan kaedah Google Form untuk membuat kajian lampangan dalam tujuan penyelidikan ini. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandara Wuhan, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Akibat daripada COVID-19 ini, ia telah memberikan kesan kepada beberapa sektor di negara kita. Antara sektor yang ketara akan kesannya ialah sektor ekonomi.
Pelbagai halangan dan cabaran rakyat bagi mendepani masalah COVID-19 ini, terutamanya dari segi ekonomi. Dalam bahagian pengenalan ini juga ada menekankan 3 isi penting bagi kajian ini. Yang pertama, sebuah negara memerlukan ekonomi yang pesat bagi menampung perbelanjaan negara. Seterusnya, terdapat pelbagai halangan dan cabaran bagi mengekalkan kestabilan ekonomi negara. Dan yang terakhir ialah COVID-19 memberikan impak yang besar terhadap ekonomi negara. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama ialah kita dapat mengenal pasti cabaran rakyat dalam menghadapi kemerosotan ekonomi. Objektif yang kedua ialah kita dapat mengkaji kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Dan objektif yang ketiga ialah kita dapat mengenal pasti usaha bagi penjajaran semula ekonomi Malaysia pasca COVID-19. Seterusnya, melalui kajian ini, kami telah mendapat 78 responden daripada pelajar UTHM. 59% daripada responden adalah lelaki, manakala 41% daripada responden adalah perempuan. 41% daripada pelajar adalah remaja yang di antara 18 tahun hingga 22 tahun. Manakala 33.3% adalah pelajar yang di atas 37 tahun. 17.9% pelajar adalah remaja yang di antara 23 hingga 27 tahun. Manakala 7.7% adalah remaja daripada responden adalah remaja yang berumur antara 28 hingga 32 tahun. Berikutnya merupakan soal seritik. Soalan yang dalam soalan seritik yang dikemukakan kepada responden tentang persetujuan mereka terhadap cabaran rakyat dalam menghadapi kemerosotan ekonomi. Terdapat majoriti iaitu 43.6% daripada responden setuju tentang sektor pembinaan merundum akibat daripada kerana tiada permintaan. 44.9% responden bersetuju bahawa pembayaran gaji pekerja dipotong akibat ketiadaan pelanggan. Seterusnya, 53.8% daripada responden sangat bersetuju bahawa PKP menyebabkan pengaliran kewangan yang tidak konsisten dalam semua sektor. Selain itu, terdapat 43.6% daripada responden sangat bersetuju bahawa wang simpanan kecemasan tidak mencukupi untuk menampung pembelajaran ketika PKP dijalankan. Soalan yang akhirnya, ekonomi terdapat 56.4% daripada responden sangat bersetuju bahawa ekonomi sara diri keluarga terbatas akibat pandemik COVID-19 yang berlalutan. Agensi dikemukakan kepada responden untuk mencari pendapat mereka terhadap kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Soalan pertama yang menyatakan sektor pembinaan terpantut akibat PKP dan mengalami kerugian yang besar. Majoriti daripada responden bersetuju bahawa pernyataan tersebut adalah benar. Seterusnya, terdapat 55.1%
daripada responden sangat bersetuju bahawa pekerja terpaksa bekerja sambilan untuk menambahkan pendapatan. Seterusnya, terdapat 55.1% daripada responden sangat bersetuju bahawa rakyat kehilangan pekerjaan kerana pengaliran kewangan yang tidak konsisten. Selain itu, terdapat 71.8% daripada responden sangat bersetuju bahawa rakyat terpaksa mencari inisiatif untuk menampung kos hidup seharian semasa pandemik COVID-19. Dan soalan yang terakhir, terdapat 50% daripada 78 responden sangat bersetuju bahawa jumlah pendapatan isi rumah berkurangan akibat daripada COVID-19. Perbincangan ini kami ingin menyuarakan tentang cabaran rakyat dalam menghadapi kemerosotan ekonomi. So, ada beberapa cabaran rakyat dalam menghadapi kemerosotan ekonomi. Yang pertama adalah sektor pembinaan semakin meredup. Ini kerana munculnya kluster-kluster pembinaan dan juga kenaikan harga dalam bahan binaan. Yang keduanya adalah pembayaran gaji pekerja dipotong. Seperti kita sedia maklum, syarikat mengalami kerugian semasa PKP. Kebanyakan syarikat-syarikat, tak kisahlah syarikat kecil atau syarikat besar, mengalami kerugian dan terpaksa memotong gaji pekerja. Dan juga pengaliran kewangan yang tidak konsisten. Ini kerana kebanyakan sektor tidak berfungsi dengan baik ataupun menjejaskan dan sekaligus menjejaskan aliran modal negara dan masyarakat mencari inisiatif untuk mengekalkan kelangsungan hidup. So, ini adalah pengaliran kewangan yang tidak konsisten. So, adalah yang keempat adalah wang simpanan kecemasan tidak mencukupi. Kenapa wang kecemasan tidak mencukupi? Orang yang berpendapatan rendah tidak mengalami wang yang banyak. Jadi mereka hanya cukup saja untuk simpanan mereka, tapi simpanan mereka dikeluarkan semasa PKP dan tidak mencukupi. Yang kelima adalah ekonomi sara diri keluarga terbatas akibat kenaikan harga barang secara drastik semasa PKP. Untuk menaikkan semula ekonomi negara, beberapa keluarga telah terjejas akibat kenaikan harga tersebut. Yang kedua kami ingin berbincang adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. So, kesan pandemik ada beberapa kesan juga, 5 kesan kami senaraikan. Yang pertama ialah sektor pembinaan terbantut, kedua adalah pekerja terpaksa bekerja sambilan, dan juga ketiga adalah rakyat kehilangan pekerjaan, dan kelima adalah keempat adalah rakyat terpaksa mencari inisiatif baru. Yang kelima adalah jumlah pendapatan isi rumah semakin berkurang. So, untuk sektor pembinaan terbantut, rakyat tidak dibenarkan keluar rumah termasuk untuk bekerja, dan ini menyebabkan kos yang besar untuk melanggan internet, melanggan data untuk melayari internet. Dan juga kedua adalah pekerja terpaksa bekerja sambilan, dan juga ini akan menyebabkan pekerjaan itu lebih pada satu untuk rakyat. Dan ketiga adalah rakyat kehilangan pekerjaan, ini kerana majikan tidak mampu menanggung kos. Dan keempat, terpaksa mencari inisiatif baru melakukan pekerjaan dalam banyak pekerjaan dalam satu masa. Yang kelima adalah jumlah pendapatan semakin kurang kerana pendapatan bulanan semakin kurang akibat pemotongan gaji. Ketiga pula adalah usaha bagi penjajaran semula ekonomi Malaysia pasca COVID-19, iaitu selepas COVID-19. Iaitu kami menarikkan 5 juga usaha, iaitu meneruskan sektor pembinaan dengan modal, iaitu syarikat akan mendapat meneruskan projek pembinaan. Dan kedua adalah untuk syarikat tersebut mendapat keuntungan. Dan kedua, usaha kedua adalah peningkatan perniagaan atas talian. Seperti kita tahu, perniagaan online ataupun secara atas talian semakin dikehendak oleh ramai rakyat Malaysia, dan juga ia akan sekaligus mengurangkan kes COVID yang berada di Malaysia. Yang ketiga adalah sektor pelancongan dan perniagaan akan dibuka semula, iaitu sektor pelancongan merupakan penyumbang utama ekonomi negara. Contohnya beberapa shopping mall ataupun beberapa sektor pelancongan lain yang mendapat hasil wang yang banyak perlu diteruskan semula untuk menjana ekonomi negara. Yang keempat adalah bantuan kerajaan mengurangkan beban, iaitu kerajaan menghulurkan sedikit bantuan dan untuk meringankan beban rakyat. Yang kelima adalah bantuan sara hidup mengikut isi rumah. Kerajaan telah merangka dan merancang jenis dan bantuan dan juga subsidi yang perlu diberi kepada rakyat untuk rakyat menyelamatkan diri mereka selepas pasca COVID dan juga memperbaiki semula kehidupan mereka. Kesimpulannya,
penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak yang besar terhadap sektor ekonomi negara. Justru, pihak kerajaan perlu lebih peka terhadap situasi semasa yang melanda negara dan perlu bertindak dengan sewajarnya bagi membantu rakyat yang terjejas akibat PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, yang kedua, setiap lapisan masyarakat tidak mengira bangsa dan agama harus berganding bahu membantu pihak kerajaan menghulurkan bantuan dari segi kewangan dan sebagainya kepada mereka yang memerlukan. Dan yang terakhir, pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan yang penting seperti menyusun atau beberapa langkah dalam usaha untuk memulihkan kembali sektor ekonomi negara yang semakin merundung.